biar sama-sama tak dapat. Itu penyakit hasad dengki, biar sama-sama tak dapat. Maka syaitan ni dia akan mencari jalan bagaimanakah untuk menjadikan kita anak Adam ni supaya sama-sama tidak dapat menikmati syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu syaitan ni di antara hasutan dia akan mengajak kita supaya meninggalkan agama Islam, ataupun dia mengajak kita membuat benda-benda yang boleh membatalkan iman kita. Sebab itu kita mestilah berhati-hati, mestilah berwaspada, mestilah kita peka bagaimana cara syaitan itu menipu daya kita supaya kita terselamat, supaya amal ibadat kita terselamat daripada dibinasakan oleh syaitan. Maka kata Al-Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala, dan engkau ketahui bahawasanya syaitan itu tiada lupa akan dikau. Adalah ia syaitan amat jahat. Syaitan ni dia tak pernah lupakan kita. Dia akan sentiasa mencari jalan untuk merosakkan ibadah kita. Dia akan sentiasa cari jalan bagaimana nak merosakkan ibadat kita. Yang pertama-tamanya tadi dia mengajak kita supaya jadi kafir. Maka orang yang diberi taufik oleh Allah, mereka akan dapat menolak, mereka akan dapat menyelamatkan diri daripada hasutan syaitan yang mengajak mereka supaya keluar daripada agama Islam. Maka orang-orang yang dapat taufik daripada Allah, mereka tidak akan tertipu daya, mereka tidak akan termakan pujuk rayu syaitan supaya meninggalkan agama Islam. Bahkan mereka akan bersungguh-sungguh menjaga agama Islam. Kemudian selepas daripada syaitan gagal mengajak kita hamba ini supaya meninggalkan agama Islam, maka syaitan akan mencari jalan lain untuk menghalang kita supaya jangan melakukan ibadat. Syaitan akan membisikkan kepada kita supaya tak perlu buat ibadat sebab kita ni dah orang Islam. Kerana orang Islam ni dijanjikan syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tak perlu nak bersusah payah, berpenat lelah melakukan ibadat. Yang pertama tadi dia nak hasut kita supaya jadi murtad. Kalau tak berjaya, dia akan hasut kita supaya jangan beribadat, jangan taat kepada Allah. Duduklah atas dunia ni ikut hawa nafsu, bebas. Tak perlu sembahyang, tak perlu mengaji agama, tak perlu pedulikan halal haram. Alasannya kenapa? Kerana kita dah Islam. Orang Islam ni pasti masuk syurga, kata syaitan. Maka orang yang diberi taufik oleh Allah, dia akan selamat daripada tipu daya syaitan tadi. Mereka akan berkata sesungguhnya amal ibadah itu adalah suatu perkara yang amat penting bagi diri kita. Amal ibadah itu adalah merupakan bekalan mati kita. Bagaimana kita nak mati tanpa membawa bekalan? Yang dimaksudkan dengan bekalan itu adalah apa? Ibadat lah. Ibadat tu pula mestilah dilakukan dengan cara yang betul. Maka ibadat yang kita nak kena buat mesti betul. Seandainya kita semata-mata beribadat, sembahyang, berpuasa dan sebagainya tanpa mempelajari syarat rukun, undang-undang, sah batal ibadat, nescaya sebanyak apa pun ibadat yang kita kerjakan pasti tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu Nabi SAW memerintahkan kepada kita semua, hamba-hamba Allah yang mukallaf, sama ada laki-laki ataupun perempuan, diwajibkan supaya menuntut ilmu. Kerana tanpa ilmu, ibadat yang kita buat pasti akan ada kesilapan, pasti akan ada kesalahan. Pasti akan ada kesilapan dan pasti akan ada kesalahan dalam ibadat seandainya kita meninggalkan mempelajari ilmu-ilmu agama, khususnya ilmu yang bersangkut paut dengan ibadat, yang paling utama dipanggil dengan ilmu-ilmu fardu ain. Kalau kita tak belajar ilmu fardu ain, bagaimana kita nak melakukan ibadat?
tanpa ibadat yang betul, kita tidak akan ada bekalan mati. Jadi bagaimana kita nak bagaimana kita nak mencari bekalan mati, bagaimana kita nak mengumpul bekalan mati sebanyak-banyaknya seandainya ibadat yang kita buat itu tidak laku di sisi Allah. Penat kita semayang, penat kita haji, penat kita umrah, penat kita sedekah, penat kita zakat, tutup aurat, yang perempuannya, yang isterinya taat kepada suami, yang suaminya cari nafkah, tapi akhirnya semuanya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dalam ibadat tadi kita ada melanggar undang-undang ibadat. Banyak di kalangan kita yang suka beribadat tapi melanggar undang-undang ibadat. Berapa ramai orang yang suka buat amal kebajikan tapi tidak mendirikan sembahyang. Cuba kita tengok. Ramai yang suka buat ibadat, amal soleh tapi tak solat. Suka tolong orang, suka bantu fakir miskin, suka bantu anak yatim. Kalau contohnya Allah Ta'ala menimpakan ujian, balak, banjir, ramai orang datang tolong. Tapi ramai di kalangan mereka yang tak sembahyang. Derma sini, derma sana, buat kutipan sini, buat kutipan sana. Konon-kononnya nakkan pahala kebajikan, tolong fakir miskin, tolong anak yatim. Tapi tanpa ilmu, kita tak sedar, kita tak tahu ibadat kita yang kita buat tadi, sedekah dan macam-macam lagi, tolong orang susah tu, dalam keadaan kita tak solat, kita tak akan dapat menerima kebajikan tu. Allah tak akan serahkan kebajikan tu kepada kita. Kerana di antara pantang larang di dalam ibadat, kalau kita nak mendapatkan pahala-pahala amal kebajikan yang kita buat, hendaklah kita mendirikan solat 5 waktu. Mesti solat 5 waktu. Ramai yang buat baik dengan mak bapak dia, ramai yang kasih sayang dengan mak bapak dia tapi tak sembahyang. Apa yang kita dapat? Ramai suami yang bertanggungjawab pada anak isteri, bagi rumah selesa, kenderaan selesa, duit belanja begini begitu, kasih sayang, tapi tak solat. Apa yang dia akan dapat? Dengan kebaikan yang dibuat pada anak bini dia tadi itu, dalam keadaan dia tak solat, apa yang dia akan dapat selepas daripada dia mati besok? Dalam hadis sana Nabi ada menyatakan, di antara azab siksaan yang Allah turunkan kepada orang yang tak solat, amalan yang dibuat pahalanya digantung oleh Allah. Tergantung selagi dia tidak bertaubat sungguh-sungguh dan kembali kepada Allah, mendirikan solat 5 waktu, ketahuilah segala amal kebajikannya tidak akan diserahkan oleh Allah. Wal'iyadha billah min dhalik. Penat tak buat ibadat? Penat. Banyak habis tak harta? Habis. Korban tenaga, korban harta, korban macam-macam lagi. Konon-kononnya mengharapkan balasan pahala daripada Allah, tapi oleh kerana kejahilan, kebodohan kita tentang selok-belok ibadat, nanti akhirnya kita yang menyesal. Orang lain balik akhirat bawa pahala banyak, kita balik akhirat masuk dalam liang lahat tanpa sebarang bekalan amal ibadat. Kenapa? Cara melakukan ibadat itu salah cara beribadat. Kenapa boleh salah cara beribadat? Kerana tak ada masa nak ambil tahu, sibuk dengan urusan dunia, cari harta, tak ada masa nak belajar agama, tak ada masa nak duduk dalam kuliah. Akhirnya kita beribadatlah ikut suka hati, beribadatlah main tiru-tiru, tengok orang buat baik kita buat baik. Na'udzubillah min zalik. Itu contoh-contoh tipu daya syaitan. Itu contoh tipu daya syaitan. Dia mengajak kita membuat sesuatu amal kebaikan, amal kebajikan, supaya kita terleka dan terlupa daripada perkara yang lebih penting daripada itu. Sebab tu kita kena hati-hati dengan syaitan ni. Dia sangat jahat. Syaitan ni dia sangat jahat. Berapa banyak rumah tangga jadi porak-peranda, bercerai-berai sebab
syaitan. Sebab tu kita kena hati-hati, kena ingat yang memutuskan silaturahim, adik-beradik jadi bergaduh, syaitan yang menipu daya, syaitan yang membisik-bisikkan perkara jahat dalam hati kita. Kerana yang namanya syaitan ini, dia tidak akan senang melihat kita melakukan ibadat. Dia akan cari jalan nak musnahkan ibadah kita. Buatlah ibadat sebanyak apa pun, syaitan akan berusaha mencari jalan lain supaya pahala-pahala amal ibadat yang kita buat tadi tidak akan diberi oleh Allah. Jadi sebab tu kita kena ngaji. Kena mendengar, baru kita tahu ibadat ni bukan suatu benda yang boleh dibuat ikut suka hati. Ibadat ni ada undang-undangnya, ibadat ini ada peraturannya. Maka kita mestilah sentiasa peka bahawasanya syaitan ni adalah ia amat jahat. Senyata telah tersunyi dirinya bagi berseteru akan dikau. Maknanya musuh kita yang nama syaitan ni adalah musuh yang tersembunyi. Kalau musuh nyata, kita senang nak nampak. Musuh kalau nyata, senang kita nak nampak, senang kita nak halau, senang kita nak tembak contohnya. Tapi syaitan ni musuh yang kita tak dapat lihat. Musuh yang kita tak dapat lihat. Kemudian dia pula sangat-sangat jahat. Dahlah sangat-sangat jahat, terselindung pula. Maka kalau kita tak hati-hati, sudah tentulah kita akan sentiasa ditipu daya dan dipermain-mainkan oleh syaitan. Senyata telah tersunyi dirinya bagi berseteru akan dikau, dan minta berlindunglah engkau dengan Tuhan engkau yang amat kuasa lagi amat gagah dan keras daripada anjing ini yang kena laknat. Maka kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, bagaimana cara untuk kita menyelamatkan diri daripada tipu daya perangkap yang dipasang oleh syaitan? Di antaranya bersungguh-sungguh minta berlindung dengan Allah. Sungguh-sungguh minta dengan Allah. Sungguh-sungguh minta Allah Ta'ala lindungi kita daripada kejahatan syaitan. Minta lindung. Kerana kita takkan terselamat daripada perangkap syaitan ini kecuali dengan pertolongan Allah. Dengan pertolongan Allah saja kita boleh selamat daripada tipu daya perangkap, jerangkap dan tipu daya syaitan ni. Maka hendaklah kita selalu minta berlindung dengan Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Kalau tak boleh baca bahasa Arab, baca bahasa Melayu pun boleh. Baca bahasa Melayu pun boleh. Minta berlindung. Minta berlindung. Sebab kita tak nampak. Yang boleh melihat syaitan ni Allah. Kita tak boleh melihat syaitan. Ni dalam majlis ilmu ni dia ada. Dalam majlis ilmu dalam majlis ilmu ni dia ada. Dia hasut kita supaya jangan duduk diam, supaya jangan tumpukan perhatian, supaya apa? Walaupun kita duduk dalam majlis ilmu, kita tak dapat ilmu, pemikiran kita dialihkan. Sebab dia sangat jahat. Dia takkan senang dengan ibadat yang kita buat. Dalam sembahyang dia kacau, dalam majlis ilmu dia kacau. Waktu itulah mengantuk, bukan main lagi. Kalau tak duduk dalam majlis ilmu taknya mengantuk. Duduk dalam majlis ilmu mengantuk, bukan main. Itu syaitan. Kemudian dia sapu mulut kita dengan apa? Dengan sentir tembakau, supaya kita berborak-borak dalam majlis ilmu. Bila kita berborak-borak, hilanglah perhatian kita. Boleh jadi yang disampaikan 10, yang fahamnya 1. Sebab fikiran kita dah alih tempat lain.
Itu syaitan, dia memang jahat. Kalau kita tak hati-hati, memanglah kita akan sentiasa menjadi mangsa dia. Jadi mangsa. Dan minta berlindunglah engkau dengan Tuhan engkau yang amat kuasa lagi amat gagah dan keras daripada anjing ini yang kena laknat. Maknanya syaitan ni diibaratkan seperti anjing yang sentiasa menyalak-nyalak dalam hati kita supaya kita membuat kejahatan. Dia tak berhenti, dia akan sentiasa salak kita, so buat jahat. Jangan taat kepada Allah, jangan taat kepada ibu bapa, jangan taat kepada suami, jangan jalankan tanggungjawab sebagai suami. Jangan bercakap benar, jangan jadi pemaaf, jangan bersangka baik, jangan merendahkan diri. Dia sentiasa membisik-bisikkan benda tu dalam hati supaya apa? Supaya amalan kita musnah. Sembahyang banyak-banyak, puasa banyak-banyak, mengaji banyak-banyak, qiyamul lail banyak-banyak, zakat banyak-banyak, wakaf banyak-banyak. Dalam hati kita ada dengki. Apa yang jadi dengan ibadat kita? Semuanya dibinasakan oleh Allah. Oleh Allah, rugi ya? Rugi harta. Ratus ribu kita berwakaf, ratus ribu lah kita berzakat, 1 sen pun tak dapat pahala. Sebab dalam hati ada dengki. Siapa yang membisik-bisikkan dengki tadi? Syaitan. Yang isteri dah taat kepada suami, isteri khidmat dalam rumah tangga, pejabat isteri ni buka 24 jam. Yang nama suri rumah ni, pejabat dia buka 24 jam. Khidmat sini, khidmat sana, semua tu pahala kebajikan. Lalu syaitan mengajak, membisikkan dalam hati yang bergelar isteri supaya derhaka kepada suami, agar segala amal kebajikannya dibinasakan oleh Allah. Kita ni tak sayangkan pahala kebajikan sebab yang nama pahala ni kita tak nampak macam duit. Yang nama pahala ni sebab kita tak nampak macam duit, macam mah perak, macam intan belian. Sebab tu kita tak peduli kalau hari-hari kita buat amal, hari-hari Allah Ta'ala hapuskan kita punya pahala amal, kita tak kisah pun. Sebab kita tak nampak. Seandainya yang namanya pahala amal kebajikan ni boleh lihat macam duit, macam mah perak, macam intan berlian, nescaya kita akan jaga baik-baik amalan kita. Kita akan jaga lidah kita baik-baik. Kita akan jaga lidah kita baik-baik, kita akan jaga hati kita baik-baik. Sebab itu yang nama iman ni, yakin percaya kepada benda yang tak dapat dilihat. Makna yakin sungguh-sungguh adanya pahala ni. Pahala kebajikan ni bukan cerita khayalan. Pahala kebajikan ni bukan cerita dongeng, bukan cerita khayalan. Ada sungguh-sungguh. Tapi kalau hati kita hitam, kalau mata hati kita buta, kita tak akan nampak yang namanya pahala, dan kita tak akan merasa rugi hilangnya pahala. Sebab mata hati kita buta. Ceritalah tentang pahala, kita buat tak kisah. Ceritalah barang siapa dengki, Allah Ta'ala hapuskan segala pahala amal kebajikan, kita buat tak kisah. Sebab mata hati kita tu buta. Mata hati kita ni buta. Hati kita banyak dosa. Hati kita banyak dosa, sebab tu bila disebutkan tentang akhirat, kita tak nampak apa-apa pun. Tak nampak apa pun. Tapi kalau cerita tentang rugi dunia, bukan main celik biji mata kita. Bukan main celik biji mata kita. Bila cerita tentang rugi dunia, celik biji mata kita, panjang tengkuk kita, tegak batang leher kita. Bukan main kita jaga harta kekayaan, pangkat jawatan, duit, mah perak, intan belian, kita jaga baik-baik. Takut kena rompak, takut kena curi. Sebab nampak pahala ni tak nampak. Sebab tu nak hilang-hilang lah, nak musnah-musnah lah, nak rosak-rosak lah, kita tak peduli pun. Na'udzubillah. Nanti kita menyesal. Nanti kita menyesal. Nanti kita menyesal, percayalah. Kita akan menyesal sesesal-sesalnya. Bila kita mati,
tak ada pahala yang kita bawa balik akhirat. Menyesal kita. Menyesal kita. Dulu ulama banyak pesan, kita buat main-main. Ulama banyak pesan, kita buat pekak telinga. Kita butakan mata kita, kita butakan, kita pekakkan telinga kita. Sebab tu rezeki lah, rezeki. Sebab tu kita ni kena ngaji sungguh-sungguh. Ngaji sungguh-sungguh. Dan jangan engkau lalai daripada tipu dayanya syaitan dan pukatnya. Jangan leka, jangan lalai. Jangan leka, jangan lalai daripada perangkap-perangkap syaitan ni, jangan. Baik laki, baik perempuan, baik tua, baik muda, baik suami, baik isteri, jangan leka, jangan lalai. Jangan leka, jangan lalai daripada pukatnya. Pukat ni mana perangkapnya syaitan. Maka engkau tolakkan dia dengan zikrullah ta'ala. Selamatkan diri kita dengan sentiasa mengingati Allah. Kita ni kena banyak ingat mati. Kalau orang macam kita ni kena banyak ingat mati, kena banyak ingat azab Allah Ta'ala. Sebab kita ni jenis nafsu masih jahat lagi. Nafsu kita ni masih jahat lagi. Dia berkawan rapat dengan syaitan, sama-sama nak merosakkan diri kita. Sebab tu kita ni, nisbah kita, peringkat kita ni, walaupun umur kita dah banyak, kita ni masih lagi kebudak-budakan dalam ibadat lagi. Walaupun umur kita dah banyak dah, tapi dalam ibadat kita ni sebenarnya masih kebudak-budakan lagi. Kita masih banyak main-main lagi dengan ibadat. Nanti takut kita tak ada masa dah. Tak ada masa dah kita. Mati dia bukan nanti tua. Mati bukan nanti tua. Jadi buat tu kalau kita ada peluang belajarlah betul-betul. Ilmu ni adalah cahaya petunjuk daripada Allah. Tak semua orang dapat cahaya suluhan daripada Allah. Ada orang nak mengaji tak dapat. Nak mengaji tak dapat mengaji. Sebab tu kita bila ada peluang Allah bagi, jagalah baik-baik. Inilah yang namanya hidayah yang kita minta dalam solat tu. Ihdinas siratal mustaqim, bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Inilah dia. Majlis ilmu lah. Maka jangan kita main-main. Sungguh-sungguh mengaji, betulkan qasad kita belajar. Sebab tak nanti sia-sia je. Tak semua orang belajar tu selamat, kita kena ingat. Tak semua orang duduk dalam majlis ilmu tu dia selamat. Belum tentu lagi. Sebab tu kalau kita tak bersungguh mengaji, angan-angan je lah. Akan jadi angan-angan je. Ada orang nak mengaji tak dapat. Ada orang nak mengaji tapi tak terpilih. Maka bila Allah pilih kita, sungguh-sungguh mengaji. Mudah-mudahan sebab kesungguhan kita tu Allah selamatkan kita. Dan jangan engkau lalai daripada tipu dayanya dan pukatnya. Kita kalau tak tahu, duduk berdamping dengan alim ulama. Tanya, kita tak tahu, tanya alim ulama, tanya tok guru, macam mana tok guru kalau benda begini boleh ke tak boleh ke? Tanyalah, sebab kita tak tahu. Tanyalah orang yang tahu. Supaya kita terselamat daripada perangkap-perangkap syaitan tadi. Contohnya kita tanya tok guru kita, tok guru, tok guru boleh tak saya ni nak dulukan fardu kifayah daripada fardu ain? Tanya. Boleh tak saya nak mengaji fardu kifayah dulu, fardu ain kemudian? Boleh tak tok guru? Baru kita dapat jawapan. Kalau kita tak tanya, kita ikut suka hati kita, pergi belajar fardu kifayah, tinggal fardu ain. Akhirnya tak kesampaian juga ibadat kita. Itu di antara permainan syaitan. Syaitan ni dia bukan ajak kita buat dosa je. Syaitan dia bukan ajak kita berjudi, berzina, minum arak, tinggal sembahyang, dedah aurat. Bukan tu saja. Syaitan ni juga mengajak kita buat amal baik. Dia ajak kita pergi ceramah, dia ajak kita pergi mengaji, tapi sebenarnya dia nak perangkap kita. Perasan tak ramai orang yang suka pergi dengar ceramah-ceramah tapi fardu ain tak mengaji? Perasan tak? Ceramah sebutlah mana sampai.
bawa anak bini, pergi ceramah sini, pergi dengan ceramah sana, bagus, betul. Tapi yang salahnya, yang silapnya, kita hanya seronok pergi dengar ceramah-ceramah yang umum, tapi meninggalkan fardu ain. Dalam ceramah-ceramah umum tu tak ada pun dia ajar kita cara semayang, tak ada. Ceramah Isra Mi'raj, dia akan cerita Isra Mi'raj. Dia tak cerita bab wuduk, bab mandi wajib, bab haid. Dah sampai bila semayang kita nak betul? Kalau kita sibuk dengan pergi ceramah hanya, tapi fardu ain tak nak mengaji. Itu tak cerita pasal akidah lagi. Adakah dengan kita pergi dengar ceramah-ceramah tu akan diajar secara khusus bab akidah? Itu Z? Tak ada. Sebab tu ramai. Cuba kita tengok ceramah-ceramah umum, tak kisahlah di masjid ke di mana ke, kalau buat ramai orang datang. Tapi sayangnya tak seramai itu dalam majlis fardu ain. Sepatutnya pengajian fardu ain lah yang lebih ramai daripada ceramah-ceramah lagi. Sepatutnya. Tapi kita ditipu oleh syaitan. Pergi dengar ceramah, kita pun seronok lah. Konon-konon dah baik dah tu pergi dengar ceramah tu. Konon-konon dah baik dah tu pergi dengar ceramah tu. Dulu aku tak pernah pun datang ceramah ni. Sekarang dah tu rajin dah. Mana ceramah aku pergi? Penang pergi, Selangor pergi. Ceramah kat mana? Pergi. Tapi fardu ain tak mengat. Kena tipu buta-buta. Wallahi, demi Allah kena tipu buta-buta. Sebab tu fardu ain jangan tinggal. Ceramah-ceramah pergi, fardu ain jangan tinggal. Tu baru betul. Ada waktu khusus ngaji tauhid, ada waktu khusus ngaji tasawuf, ada waktu khusus ngaji fiqh, ada waktu khusus ngaji tajwid. Bila ada ceramah-ceramah umum, pergilah, kadang-kadang pergilah. Itu baru betul cara dia. Tapi di antara perangkap syaitan pasang macam mana? Pergi ceramah-ceramah supaya apa? Dilekakan kita agar kita meninggalkan belajar fardu ain. Tuan empunya diri, kita ni yang dah bawa anak bini pergi ceramah ni, konon-konon perasan ahli syurga dah. Perasan betul dah. Oh, rajin dah dengan ceramah, bagus dah. Dulu tak pergi ceramah langsung, sekarang ni mana-mana ceramah pergi. Berasa betul dah. Rupa-rupanya dalam perangkap syaitan banyak macam ni. Sebab tu kita selalu nasihat, jangan ingat setan ni ajak kita buat maksiat saja. Ada kala dia ajak kita buat benda baik, tapi perangkap yang dipasang situ supaya kita terleka dan meninggalkan benda yang lebih penting. Semayanglah dalam keadaan hadas besar, tak suci-suci. Tak ada masa nak belajar mandi wajib. Ceramah Isra Mi'raj tak cerita mandi wajib. Ceramah nuzul Quran tak cerita mandi wajib. Tak cerita bab haid. Ceramah ma'al hijrah tak cerita tentang akidah. Sebab tu jangan leka. Dulu kan fardu ain, ngaji fardu ain sungguh-sungguh. Kemudian bila ada masa-masa kosong, ada ceramah, pergi. Yang tak naknya ceramah pergi, fardu ain tak mengaji. Jangan, nanti menyesal kita. Sebab tu ulama pesan tu, ingatlah. Sebab mereka lebih nampak daripada kita. Kalau perjalanan tentang dunia, kita alim. Kalau perjalanan tentang selok-belok, tipu daya dunia, ya, kita alim. Kita ahli dia. Sebutlah jenis-jenis skema macam mana, semua kita reti. Sebut jenis skema macam mana, semua kita tahu. Tapi bab ibadat, akhirat, kita bukan ahli. Kita bukan bidang kita. Sebab tu kena dengar, kena yakin dengan nasihat alim ulama. Sebab dia mahir dalam bidang tu. Kita mahir dalam bidang dunia. Tipu daya dunia kita tahu, tipu daya akhirat kita tak pandai. Sebab tu kita kena buang ego kita. Sehebat apa pun pangkat darjat kita atas dunia, buangkan ego kita. Kena dengar nasihat tutup. Sebab dia lebih alim dalam bidang. Dia lebih pandai macam mana syaitan nak scam ibadat kita, nak scammer pahala-pahala kita, nak rampas kebajikan kita. Mereka lebih alim, mereka lebih bijak, mereka lebih pandai. Lepas tu kalau kita tak nak dengar nasihat-nasihat tuntut guru ni, habislah kita. Kita berasa kita lah alim ilmu dunia, akhirat pun kita alim juga.
Habislah kita. Banyak yang tertipu. Kesianlah kita kalau tengok kawan kita kalau mereka contohnya kemalangan, kebakaran, sakit, kesian tak kita? Kesian kita kan? Tapi itu jenis kesian sebab apa? Kasihan sebab mereka ditimpa musibah dunia. Kesian kita. Sebab tu kita pesan, hati-hati, jaga kesihatan baik-baik, bawa kenderaan baik-baik, hati-hati. Sebab kasihan, sebab kita tahu di situ ada bahaya macam-macam. Maka kita nasihatkan, betul? Hati-hati, jangan bawa kereta lelaju gini, nanti kemalangan. Betul dah? Alim ulama dalam hatinya penuh kasih sayang dengan umat. Mereka lebih nampak kecelakaan yang menunggu kita selepas mati. Mereka lebih nampak kecelakaan, kecederaan, bala, musibah yang menanti kita dalam kubur tu. Mereka nampak, mereka tahu, mereka faham. Sebab tu mereka sentiasa tak henti-henti mengingatkan kita. Jangan buat begitu, mesti buat begini je. Sebab apa? Nampak dia tak nak kita ni nanti menerima kecelakaan yang lebih dahsyat daripada kecelakaan dunia. Macam kita tadi, kenapa kita nasihatkan anak-anak kita jaga keselamatan? Sebab kita nampak binasa dia. Kenapa ulama-ulama macam tu? Sebab dia nampak binasa yang kita ni akan dapat besok selepas mati, kalau cara beribadatnya tidak seperti yang disuruh oleh Allah. Lepas tu dinasihatkan kita, jangan leka dengan fardu kifayah, tinggal fardu ain. Jangan leka dengan ceramah-ceramah, tinggal fardu ain. Jangan tinggalkan belajar ilmu akidah. Tapi pada kita apa dah? Aku tahulah. Dengan sombong kita. Allahu Akbar. Rezekilah. Orang kata rezeki. Dalam orang-orang belajar tadi tu masih lagi ada pilihan-pilihan lagi tu. Pilih atas pilih. Sebab tu Allah Ta'ala kata sikit je yang selamat. Sikit yang selamat. Ramai yang semayang, yang Allah terima semayangnya sikit. Ramai yang mengaji, yang sampai maksudnya sikit je. Sebab tu kita takut masuk dalam golongan yang banyak tu. Kita takut diri kita ni, anak bini kita, ahli keluarga kita masuk dalam golongan yang banyak yang tak diterima oleh Allah. Kita takut duduk dalam golongan tu. Sebab tu kita kena sungguh-sungguh. Kena sungguh-sungguh kita. Sebab tu kita tengok ulama, dia tak berhenti. Kau cacilah dia, kau makilah dia, dia tak diam. Tetap dia sampaikan nasihat-nasihat dia. Kau kutuklah, kau fitnahlah, kau apalah, dia tak berhenti. Sebab sifat kasih sayang yang ada dalam hati mereka tu diwarisi daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayangkan umat, cintakan umat, kasihankan umat. Sedih nampak umat beribadat dengan cara yang salah. Sedih tengok. Kawan-kawan, anak bini, adik-beradik beribadat dengan cara yang salah. Sedih tengok. Sebab tahu dah nasib macam mana. Sebab tu orang yang nampak dia nasihat, jangan mengajilah, jangan tak mengaji, jangan tinggal belajar, jangan. Sebab dia tak nak kita binasa, tak nak amalan kita binasa. Tapi kita tak faham. Kita tak faham, kita kata mereka ni orang yang sibuk dengan hal diri kita. Kita kata apa yang heboh dengan hal aku? Padahal mereka sayang kita yang tak faham. Kita tak faham kasih sayang alim ulama pada diri kita. Jarang kita nak doakan alim ulama ni. Jarang. Tapi tu dulu tiap-tiap solat, tiap-tiap malam doakan umat ni. Tiap-tiap malam doakan orang kampung ni. Kita tak tahu. Tapi itulah ni. Ya Allah, selamatkanlah ahli qaryah aku. Ya Allah, banyak tak semayang, banyak tak mengaji. Bagilah hidayah, bagilah. Doakan kita. Kita berapa kali kita doakan tu. Tak ada kita tak ingat. Kita tak ingat mereka. Tu yang kata al-ulama warasatul anbiya.
Ulama yang benar-benar tu mereka adalah pewaris Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana akhlak Nabi, macam mana sifat kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat, begitulah sifat kasih sayang alim ulama tadi tu tubuh dalam hatinya terhadap umat ataupun masyarakat. Sebab tu dia nasihat, jangan begini, jangan begitu, buat begini, jangan buat begitu. Tapi kita tak faham cara tutup guru sayang kita tak faham. Yang kita kata mereka dengki dengan kita, padahal mereka sayang kita. Allahu Akbar. Maka engkau tolakkan dia dengan zikrullah. Kena banyak-banyak mengingati Allah ni. Majlis ilmu ni majlis zikir lah ni. Majlis ilmu ni majlis zikir. Majlis zikir ni bukan semata-mata lidah kita menyebut la ilaha illallah, ya zikir juga. Solat pun zikrullah juga, baca Quran pun zikrullah juga. Majlis ilmu pun zikrullah juga. Daripada majlis ilmu tadi kita boleh tersedar, kita boleh teringat, kita boleh nampak salah silap kita. Sebab itulah Allah pilih kita belajar ni supaya Allah Ta'ala, kerana Allah nak tunjukkan salah silap kita supaya kita baiki cepat-cepat. Bila kita dapat suluhan ilmu daripada Allah, kita akan nampak perjalanan hidup kita yang sebelum ni, cara kita ibadat salah tu kita akan nampak. Bila datang je ilmu, kita akan nampak rupa-rupanya salah cara aku ibadat sebelum ni. Dan kita akan nampak perjalanan yang seterusnya. Mana kaki kita sepatutnya mana sepatutnya kaki kita diletakkan. Sebab nampak tak, bila datang suluhan ilmu, kita nampak yang lubang, yang jurang, yang tebing, yang perangkap, yang macam-macam. Bila datangnya suluhan ilmu daripada Allah, maknanya Allah nak menyelamatkan kita. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah pilih kita. Padahal kita tak pernah minta pun, betul? Pernah tak kita minta jadi penuntut ilmu dulu? Kita tak pernah minta pun. Pernah tak kita minta ahli keluarga kita ni ada program belajar macam ni? Tak pernah minta pun. Ini semata-mata anugerah Allah. Ya Allah, nanti kalau kau lahirkan aku atas dunia, jadikanlah aku orang Islam. Ada pernah minta? Tak pernah minta. Nanti kalau kau lahirkan aku dalam dunia, kalau kau jadikan aku besok, kau jadikanlah aku di kalangan umat Nabi Muhammad SAW yang beriman, yang solat, yang mengaji. Tak pernah minta. Tiba-tiba kita dapat benda ni. Tu kasih sayang Allah. Itu hak Allah. Allah nak bagi siapa, itu hak dia. Allah Ta'ala tak nak bagi siapa, itu hak dia juga. Dia sebagai Tuhan, dia maha kuasa nak bagi siapa, tak nak bagi siapa. Tak ada siapa boleh halang dia. Sepatutnya kita ni berasa mujur dipilih oleh Allah. Berasa mujur Allah pilih kita jadi umat Islam. Rasa mujur Allah Ta'ala pilih kita jadi umat Nabi Muhammad SAW. Mujur kita ni diberi iman Islam. Mujur kita diberi taufik, hidayah, boleh semayang. Mujur kita diberi taufik oleh Allah, dia letakkan dalam majlis ilmu. Patut kita rasa mujur, ya Allah, mujur, ya Allah, mujur. Mujur, ya Allah. Syukur, ya Allah. Terima kasih, ya Allah. Alhamdulillah, ya Allah. Kalau kau tak selamatkan aku, celakalah aku. Kalau kau tak selamatkan aku, kau tak tunjukkan ilmu ni pada aku, celakalah aku, ya Allah. Binasalah aku, sesatlah aku, ya Allah. Kan kita doa dalam solat tu, ghairil maghdubi alaihim, jangan kau dorongkan kami kepada jalan-jalan orang yang kau sesatkan. Jangan ya Allah, jangan. Tak nak ya Allah, janganlah kau dorongkan kami ke jalan-jalan orang yang kau sesatkan, jangan. Bahkan bimbinglah kami ke jalan seperti mana yang kau bimbing, yang kau beri kepada para nabi, para rasul, orang-orang soleh. Bawalah kami ke jalan tu juga, bimbinglah kami ke jalan yang sama ya Allah, supaya kami ni selamat dunia akhirat, selamat ke syurga engkau, ke syurga Allah. Inilah cara dia, bimbingan Allah, iaitu dengan memberi ilmu. Jaga baik-baik nikmat belajar ni, jaga baik-baik. Banyak orang mengaji sekat jalan. Sebab tadi tu syaitan tadi, dia akan cari jalan. Ni macam kita ni, keluarga kita dah buat majlis ilmu ingat syaitan senang ke dengan kita ni? Dia takkan senang. Dia akan cari jalan macam mana nak gagalkan kita punya majlis. Dia akan cari jalan supaya dalam keluarga ni nanti tak ada dah majlis ilmu. Dia akan cari jalan. Jangan kita ingat
Maknanya kita boleh mengaji macam ni, kita akan selamat daripada tipu daya dia. Dah. Dia dengki, dia jahat, dia hasad. Dia tak suka tengok ahli keluarga kita ni tiap-tiap minggu ada majlis ilmu. Dia tak suka. Dia akan cuba cari jalan. Silat-silat contoh contoh dia timbulkan dalam hati kita supaya berlaku perselisihan faham. Maka bila bergaduh dah tak datang. Tu nampak tak tu? Dia tak dapat buang semua, dia akan siapa yang dapat lah, nasib-nasib. Dia takkan senang. Sebab tu kita kena pakai hati-hati jaga. Hati-hati. Syaitan ni dia akan cari jalan macam mana nak membinasakan apa saja ibadat yang kita buat. Lebih-lebih lagi majlis ilmu ni lagilah dibenci. Sebab apa? Daripada majlis ilmu ni kita dapat tahu macam-macam petunjuk daripada Allah. Sebab tu dia sangat benci orang belajar. Dia sangat benci orang belajar. Bila orang belajar, maksudnya orang yang belajar ni dia akan dapat tahu pelbagai jenis rahsia perangkap syaitan. Dan dia akan berhati-hati. Dia akan waspada. Sebab tu syaitan tak suka kita ngaji. Ibaratnya kalau dia tahu kita ngaji, dia kata apa? Habis lagu. Macam tu. Bila duduk je dalam majlis ilmu, dia kata habis lagu. Tak ada harapan lah aku nak menyesatkan. Sebab orang-orang mengaji ni akan dapat petunjuk daripada Allah. Sebab tu dia suka kita tak mengaji. Petik jari je kita kena tipu. Petik jari je kena tipu. Petik jari je kena tipu. Jadi ulam-ulaman dia je. Tapi kalau belajar, dia sangat sakit hati dengan orang belajar. Sebab tu kadang-kadang berlaku berlaku bergaduh sesama murid, dah tak mengaji. Habis. Sebab tu kalau ada masalah, kita mengaji ni, bila ada masalah dalam rumah tangga, masalah dalam keluarga, selesaikan cara orang belajar. Selesaikan dengan cara orang belajar. Jangan selesaikan ikut nafsu, jangan. Kalau kita selesaikan masalah yang ada dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita ikut nafsu, memang takkan jumpa jalan yang selamat. Tapi kalau kita selesaikan ikut macam mana yang Allah suruh, insya-Allah dia akan jadi baik. Dia akan jadi baik. Tapi kalau masing-masing nak selesaikan masalah dengan nafsu masing-masing, habislah. Sebab nafsu ni dia kawan dengan syaitan. Hati-hati. Dalam rumah tangga pun macam tu. Berlaku masalah rumah tangga, kalau masing-masing nak selesaikan ikut emosi, ikut nafsu, habislah. Tapi kalau ingat, pakat-pakat suami ingat agama, bini ingat agama, insya-Allah akan jumpa jalan selamat. Jalan baik. Sebab tu kita kena ngaji, pakat-pakat ngaji supaya pakat-pakat faham agama. Kalau bini je faham agama, laki tak faham agama, payah. Bini faham agama, laki tak faham agama, pun masalah. Laki faham agama, bini tak faham, pun masalah. Dua-dua tak faham, lagi masalah. Dua-dua tak ngaji, laki pun tak mengaji agama, bini pun tak ngaji agama, lagi masalah. Akak ngaji lah. Umur kita tak banyak dah. Saki baki umur kita ni gunakanlah baik-baik. Maka bahawasanya mudah apabila nyata daripadamu itu bersungguh-sungguh. Maka engkau tolakkan dia dengan zikrullah dan jangan menyusahkan dengan yang demikian itu. Maka bahawasanya mudah apabila nyata daripadamu bersungguh-sungguh. Lelaki lagi amat harap akan pertolong Allah Ta'ala seperti firman Allah Ta'ala, innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Bahwasanya ia syaitan tiada baginya mengeras atas mereka yang percaya, yakni yang yakin akan Allah Ta'ala dan atas Tuhan mereka itu, berserah diri kepada mereka itu. Maknanya kalau hati kita betul-betul yakin kepada Allah, berpegang kepada Allah, berserah kepada Allah, Allah Ta'ala Maha Kuasa memberi hidayah, memberi petunjuk, memberi pertolongan, menyelamatkan kita, insya-Allah. Insya-Allah kita akan mudah terselamat daripada perangkap jerangkap tipu daya syaitan. Tapi syarat hati kena yakin dengan Allah sungguh-sungguh. Wallahu a'lam. Jadi ini mudah-mudahan Allah bagi manfaat, insya-Allah. Mudah-mudahan dengan berkat majlis ilmu kita pada malam ini, mudah-mudahan dengan berkat majlis ilmu, dengan berkat
dan kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan keberkahan Tuan pengarang kitab Al-Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali rahimahullah taala, serta Syekh Daud bin Abdullah Al-Fattani yang mengalihkan bahasa kepada bahasa Jawi, bahasa Rumi, bahasa Melayu, dapat kita ambil manfaat. Mudah-mudahan dengan berkat mereka itu, berkat doa ibu bapa kita, mudah-mudahan kita semua sekalian yang hadir, masuklah anak bini kita, masuklah laki, masuklah bini, masuklah anak-anak, ipar dua, semuanya, adik-beradik, sepupu sepapat, kawan-kawan kita semuanya, yang baik dengan kita, yang tak baik dengan kita, mudah-mudahan sekaliannya diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dibersihkan hati kita dari sebarang jenis penyakit-penyakit hati yang dibenci oleh Allah. Mudah-mudahan Allah Taala bagi taufik untuk kita hiaskan hati kita dengan segala yang terpuji. Mudah-mudahan Allah kurniakan kepada kita umur yang berkah, rezeki yang berkah, rumah tangga yang berkah, kawan-kawan, rakan-rakan yang berkah. Mudah-mudahan Allah memberi keberkahan dalam apa sahaja usaha yang kita kerjakan atas dunia ni. Mudah-mudahan jadi asbab kita mendapat banyak ganjaran, pahala dan kebajikan di sisi Allah Subhanahu taala. Mudah-mudahan Allah Taala jaga ahli keturunan kita sampai kiamat daripada terikut, terpedaya, terpesona dengan fahaman-fahaman yang merosakkan syariat, yang merosakkan akidah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala lahirkan di kalangan kita anak-anak yang soleh, yang solehah, berjaya dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sentiasa membimbing rohani dan jasmani kita ke jalan yang lurus, semata-mata dengan limpah rahmat, kasih sayang Allah serta berkatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa saudara mara kita di Palestin, di Yaman dan di mana-mana yang ditindas, yang dizolimi oleh orang-orang kafir harbi. Mudah-mudahan diberi pertolongan, bantuan, kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Taala menghancurkan sekalian musuh-musuh Islam di atas muka bumi ini, di mana saja mereka berada. Mudah-mudahan Allah Taala gagalkan segala perancangan mereka. Amin ya Rabb. Amin ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi ma yanfa'una, rabbana faqih ahlana wa qurabati lana fi dinina ma'al kudri unsa wa dzakar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum, minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Alhamdulillah. Allah. Abang selamat. Musafir. Oh, suah. Ada program. Betul lah. Lupa. InsyaAllah pukul 11 ada kelas. Oh, daripada Sarawak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Amin. Alhamdulillah. Salam kenal insyaAllah. Pukul 11 kita ada kelas satu lagi. Pukul 11 ada satu kelas lagi. Kalian boleh berehat sekejap kalau nak makan-makan, nak minum-minum. Ini perjalanan saya nak pergi tempat kelas satu lagi dalam setengah jam juga tu. Tapi ni ada jamuan sekejap. Saya nak minum-minum sikit. Nanti insyaAllah lah lewat-lewat pukul 11 kita mula. InsyaAllah. Okey. Berehat dulu. Hukum tadabbur Quran, hukumnya sunat. Tadabbur Quran tak ada masalah. Kita baca Quran, hayati erti maksud Quran. Baguslah. Bagus. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya ibadallah. Assalamualaikum ya rijalallah. Assalamualaikum ya rijalal ghaib. Assalamualaikum ya nuqaba wa nujaba wa ya abdal wa ya utad wa ya qiyam wa ya umudul arba'at wa ya imamani wa ya qutul qadar wa ya ahla badr wa ya sayyidina khudra tahiyyatan minni ilaykum wa wasalabikum min Allah ta'ala bi qada'i hajati wa taysiri umri aghithni sari'an bi ghayrillah wa a'inuni bi aunillah wa dhuruni bi nazratillah wa suruni bi nasratillah وأمدني بمدد النبي محمد صلى الله عليه وسلم بحبة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين سيدنا جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل وحملة العرش عليه السلام. شيء لله له الفاتحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى